Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa Takbir Surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, terusnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi peluang dan kesempatan kepada kita semua sama-sama dapat kita hadir ke surau ini pada malam ini menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudiannya sama-sama dapat kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mengharapkan perhimpunan kita ini adanya keberkatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ada juga manfaat ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari daripada perbincangan dan muzakarah ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Kuliah maghrib kita akan membicarakan kitab fiqh non-muslim, membicarakan tentang isu-isu yang ada kaitan, hubung kait interaksi kita dengan golongan non-muslim. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak masuk satu bab yang baru, iaitu membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan fiqh perubatan. Isu yang melibatkan fiqh perubatan, iaitu yang pertama, persoalan yang ditimbulkan ialah bagaimana hukumnya kita mendapat rawatan daripada doktor yang merawat kita itu daripada non-muslim. Doktor bukan Islam. Ramai kita kadang-kadang kita pergi jumpa doktor, kita pergi jumpa doktor yang bukan Islam. Apatah lagi berbeza jantina pula. Jadi itu persoalan yang kita cuba nak kupaskan, kita bincangkan pada malam ini. Doktor non-muslim merawat pesakit yang muslim.
Maka dalam membicarakan perkara ini, tuan-tuan sekalian, dari sudut hukum syaraknya, tidak ada nas agama yang menegah secara khusus orang Islam menerima rawatan daripada doktor ataupun perawat yang bukan Islam. Begitulah sebaliknya. Maksudnya orang Islam merawat orang bukan Islam, ataupun orang Islam menerima rawatan daripada doktor ataupun perawat yang bukan Islam. Cara asasnya tidak ada larangan secara khusus. Maknanya diboleh dan dibenarkan, diharuskan. Walau bagaimanapun, ada keadaan yang tertentu yang kita perlu beri perhatian. Antaranya dalam perkara yang melibatkan soal aurat. Bila sudah pastinya, bila lakunya sesi rawatan, ada kalanya perlu melihat kepada bahagian-bahagian aurat yang tertentu. Jadi bila melibatkan persoalan yang berkaitan dengan aurat, khususnya bila mana dirawat oleh doktor yang berbeza jantina, aurat ini bukan dikira non-Muslim ataupun Muslim. Maksudnya kalau berbeza jantina pun satu isu yang harus juga kita fokus, soal aurat kita. Adakah harus seseorang yang berbeza jantina, yang mahram, yang bukan mahram, yang ajnabi, untuk didedahkan aurat kepadanya ataupun melihat aurat atas tujuan untuk kita menerima rawatan? Itu persoalan. Begitu juga timbul aurat di antara Muslim dengan non-Muslim. Ini kita dah bincang dulu. Tuan-tuan masih ingat isu duduk sebilik, tinggal sebilik serumah dengan orang bukan Islam. Mungkin ataupun kita terpaksa khusus, terpaksa duduk sebilik dengan rakan kerja kita yang bukan Islam, ataupun anak-anak kita yang mungkin yang duduk di kolej, duduk di asrama, kebetulan ataupun tiba-tiba ada di kalangan non-Muslim duduk sekali. Jadi bagaimana aurat di antara mereka? Ini telah pun kita bincang, tuan-tuan masih ingat, dalam siri kuliah yang lalu. Dan lebih menduka citakan dalam isu yang melibatkan kelahiran anak. Lebih-lebih lagi lah ketika mana nak bersalin, khususnya orang perempuan, isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita nak bersalin, di mana doktor yang menyambut kelahirannya adalah doktor lelaki, non-Muslim lagi pula. Sedangkan yang melahirkan itu ialah sakitnya adalah wanita. Maka seseorang muslimah hendaklah berusaha mendapatkan rawatan daripada doktor muslimah lain. Dan sekiranya tidak ada doktor yang muslimah, yang ada kurang mahir, ada doktor muslimah tapi doktor tu tak mahir, tak pakar. Perubatan ini bukan boleh ikut daya, kena orang yang betul-betul mahir dalam bidang itu, pakar dalam bidang itu. Tapi yang pakarnya tidak ada di kalangan wanita ataupun muslimah, maka haruslah dia mencari doktor perempuan non-Muslim.
Dan hanya sekiranya doktor perempuan tidak ada, barulah dibenarkan muslimah mendapat rawatan daripada doktor lelaki muslim. Dan jika tidak ada doktor lelaki yang muslim yang mahir, maka harus menerima rawatan daripada doktor lelaki non-muslim. Jadi dari sudut ranking dia, kalau boleh kita usahakan, kalau ada pilihan dan mampu kita buat pilihan. Mampu maksudnya kita mampu membayar. Sebab hari ini kita lihat, kita kena faham dalam aspek kesihatan, kalau kita pergi private, swasta yang berbayar, kita bolehlah request, kita nak doktor mana yang pakar, doktor lelaki ke, doktor perempuan ke, doktor Islam ke, doktor yang bukan Islam ke. Sebab kita yang bayar, kita boleh request. Tapi bukan semua yang berkemampuan begitu. Dan kebanyakan yang pergi, yang menerima rawatan ini adalah di hospital-hospital besar kerajaan, kerana ada subsidi dan sebagainya, kos rawatan yang rendah dengan kemampuannya. Maka bila pergi menerima rawatan di hospital besar, hospital kerajaan, maka doktor yang bertugas pada waktu itulah yang akan merawat kita. Doktor ni dia ada jadual-jadual dia. Jadi maksudnya, walaupun ada hak untuk kita memilih, pun ada request, maknanya kita boleh mohon, tapi bergantung kepada tenaga doktor yang ada pada ketika itu. Dan kan kita kena fahamlah, bila di hospital besar, sakitnya ramai, bukan hanya nak penumpuan kepada kita seorang saja, mungkin ada orang lain yang lebih berat lagi kesnya, yang perlu kepada perhatian yang lebih ke atas pesakit-pesakit itu. Jadi mana doktor yang bertugas pada waktu itu, maka doktor itulah yang akan merawat kita pada ketika itu. Ataupun dalam kes bersalin sekalipun, maka kalaulah kita takdirkan pada waktu itu doktor lelaki lah. Sebab itu kalau kita ada kemampuan, kemampuan dalam arti kata kita mampu bayar untuk memilih doktor. Hari inilah, dalam konteks hari ini, maka keutamaannya naklah kita memilih khusus, kalau kita bincang dari sudut nak merawat isteri kita, maknanya dalam kes nak bersalin, maka mesti utamakan doktor wanita yang muslimah. Pilih itu. Hari ini ada hospital wanita, nama apa, jalan di ujung, di jalan apa, Audora, saya pun tak pernah pergi, tapi dengan kata semua wanita, lelaki pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk, duduk lama tu. Semua wanita. Tapi tak semua yang mampu. Dan dikatakan kalian itu pun paling murah apa? 5-6 ribu kan? Kau tak dapat dah sekarang. Tetapi maknanya kalau berkemampuan, maka pilihan utamanya itu. Kemudian barulah kalau tak ada doktor muslimah, maksudnya yang pakar, yang boleh mengendalikan kes-kes menyambut kelahiran, apatah lagi kalau kelahiran yang berisiko tinggi, bukan boleh disambut oleh doktor-doktor biasa, mesti disambut oleh pakar ONG itu sendiri. Maka
ranking yang keduanya hendaklah kita pilih doktor perempuan non-Muslim. Ini yang disebut dalam kitab fiqh. Utamakan dulu doktor wanita yang muslimah. Yang kedua, doktor wanita non-Muslim. Yang ketiga, barulah doktor lelaki Muslim. Yang keempat, barulah doktor lelaki non-Muslim. Itu dari sudut kita panggil apa, ke ranking dia, keutamaan sekiranya kita ada kemampuan untuk memilih siapakah yang bakal merawat kita pada ketika itu. Tetapi haruslah kita lihat, bila mana seorang doktor lelaki menyambut kelahiran, bukan kata dia boleh secara mutlak atas nama rawatan, tetapi ada syarat-syaratnya yang tertentu yang telah ditetapkan dari sudut ketetapan hukum syarak. Karena bila nak menyambut kelahiran ini, sudah pastilah akan melihat bahagian-bahagian aurat wanita sewaktu bersalin. Sebab itu dibincangkan di kalangan para ulama apa hukum doktor lelaki menyambut kelahiran wanita yang bersalin di hospital itu, dalam masa yang sama terdapat doktor perempuan. Maka tidak dibenarkan di sisi hukum syarak bagi lelaki untuk melihat kepada aurat wanita yang ajnabi, melainkan sekiranya terdapat keperluan hajah yang tertentu atas tujuan darurah. Darurah ni maksudnya atas keperluan yang mendesak. Maka diambil kira dalam menerima rawatan ataupun nak bersalin, ini kira darurah, sebab melibatkan soal nyawa, antara hidup dan mati. Perempuan nak bersalin itu bertarung antara hidup dan mati. Bukan boleh main-main, sebab tu hari ini yang ambil mudah dan sebagainya ialah kita tak boleh sama macam dulu. Orang dulu boleh bersalin di rumah, tok bidan yang sambut, suami yang sambut sendiri. Kalau kita lihat kepada kembangan teknologi perubatan yang ada hari ini, kalau dulu kadar kematian bila berlaku kelahiran itu agak tinggi, tapi hari ini dengan kita kata ada perubatan-perubatan yang sudah makin maju, ada pakar-pakar teknologi dan sebagainya, kadar kematian tu agak rendah lah. Kalaulah maknanya bersalin itu, walaupun ialah ajal maut tu Allah yang tentukan, tapi ikhtiar usaha kita itu mesti ada. Maka sebab itu dia anggap diiktiraf dalam nak melahirkan ini, maknanya melibatkan soal nyawa antara hidup dan mati, maka itu boleh dianggap sebagai darurah. Tetapi namun kalau ada kemampuan untuk kita pilih, maka itulah yang harus kita utamakan, maknanya cari doktor pakar wanita. Tapi bukan semua yang akan mampu dapat. Namun begitu, harus bagi lelaki untuk merawat wanita dan juga wanita untuk merawat lelaki dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Pertama, jika wujud perawat yang Muslim, maka tidak boleh digantikan. Kalau dalam keadaan kita ada boleh buat pilihan, wujudnya ada perawat wanita Muslim, tapi saja kita tak mau pilih yang wanita Muslim tu, pilih tak non-Muslim. Dalam keadaan ini
dikira berdosa. Jika kita ada pilihan yang kita boleh pilih atas kemampuan kita, tapi saja kita pilih lelaki, saja kita pilih non-Muslim, dalam keadaan situasi begini, hukumnya berdosa. Yang kedua, syaratnya mestilah ditemani oleh mahram. Kalau sekalipun tidak ada pilihan, kita tidak mampu untuk memilih dari sudut kemampuan keuangan dan sebagainya, tak larat Ustaz nak salin swasta tiap-tiap tahun salin, jenuh lah. Tak apalah, maknanya mengikut kemampuan pergilah salin hospital kerajaan. Maka syaratnya mesti ditemani oleh mahram. Suami kena ada sekali. Itu juga dalam kita pergi menerima rawatan, kan, bawa isteri pergi klinik, pergi cek, suami kena teman sekali masuk. Bawa anak perempuan, teman sekali masuk. Jangan biar anak kita dengan, kalau doktor perempuan tak apalah, ditakdirkan waktu itu yang bertugas doktor lelaki, kita duduk main WhatsApp keluar. Syaratnya mesti ditemani oleh mahram, sama ada suami ataupun kalau suaminya tak ada ditemani oleh wanita yang siqah. Ada nurse sekali yang dipercayai lah. Yang siqah ni mana yang dipercayai, kan? Maknanya ada, tidaklah biar di antara pesakit dengan doktor itu sahaja, ada orang yang ketiga dalam tu. Tidak berlaku khalwah, yang ada di kalangan suami dia sendiri ataupun wanita yang siqah, ataupun ketiadaan perawat wanita ataupun perawat lelaki bagi pesakit lelaki. Maknanya dalam keadaan terdesaklah, tak ada pilihan, maka dibolehkan perkara itu. Dan syaratnya perawat boleh melihat kepada bahagian-bahagian badan aurat selama mana ada keperluan kepadanya. Pada bahagian-bahagian yang dia perlu dilihatlah, maka sekadar itu je lah yang boleh dilihat, diharuskan untuk dilihat. Kerana ini berdasarkan kepada hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang mana menyebut anna Salamah ista'zanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijabah, fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Taibata an yahjumuha. Qala hasibtu annahu qala kana akhaha min ar-radha'ah aw ghulaman lam yahtalim. Kata Jabir radhiyallahu anhu bahawa Ummu Salamah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Dulu di antara rawatan orang Arab ialah berbekam. Lalu Nabi SAW meminta Abu Taibah. Waktu itu Abu Taibah ni di kalangan, waktu itu Abu Taibah ni lah orang yang pakar untuk buat bekam. Walaupun Abu Taibah ini orang lelaki, jadi Nabi minta Abu Taibah untuk membuat rawatan bekam ke atas isteri Nabi Ummu Salamah. Kalau nak kira berbeza jantina lah, bila bekam ni akan melibatkan kawasan aurat dan sebagainya, kan? Dan kemudian berkata Jabir lagi, aku kira bahawa Abu Taibah itu adalah saudara susuan Ummu Salamah ataupun budak kecil yang belum balik. Tapi asalnya maknanya Nabi membenarkan orang lelaki untuk merawat atas tujuan perawatan.
Dan berkata Syekh Mula Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala bagi mensyarahkan hadis ini, telah dijelaskan oleh para ulama kita bahawa sekalipun bukan mahram boleh untuk menjalankan rawatan atas tujuan rawatan ke atas berbeza jantina. Dan berkata At-Taibi, dibenarkan bagi lelaki ajnabi untuk melihat pada sekalian tubuh wanita bagi tujuan darurah ataupun tujuan rawatan. Maka atas tujuan ini diharuskan sekiranya ada keperluan. Maksudnya kalau ada pilihan, hak pilihan itulah yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada pilihan, maka hukum membenarkan atas tujuan rawatan, kerana rawatan atas tujuan kesihatan ini melibatkan soal darurah, soal nyawa. Bahkan kalau kita lihat zaman Nabi SAW, bila berlaku peperangan, Nabi juga membawa beberapa orang di kalangan kaum wanita, yang mana tugas kaum wanita ini ialah tugas mereka jadi misi rawat di kalangan tentera-tentera yang cedera. Maka ada keperluan atas itu. Tetapi maksudnya harus menjaga aurat itu pada bahagian-bahagian yang tertentu sahaja yang perlu dilihat. Ni kadang maaf sebutlah, kan? Tempat lain yang nak dirawat, tapi tempat lain buka, lihat, ataupun dalam keadaan kita kata bersalin lah, bersalin ialah pada bahagian yang nak bersalin tu, bahagian kemaluan tu, memanglah itu tempat nak bersalin. Tapi bahagian yang lain pun aurat juga. Jangan pergi bogel macam tu je, pergi serah macam tu je. Hari ni sudah ada, kalau tuan-tuan cek, dan pakaian ini pun dicipta, direka buat oleh sahabat saya juga, seorang doktor juga, yang memahami masalah ini. Dia kata, ialah kalau pakaian yang disediakan oleh hospital tu biasanya pakai kain je lah, kan? Jadi pergi bilik bersalin tu, bila nak buka semua lah. Lepas tu pada bahagian aurat yang tak perlu dilihat pun akan terlihat juga. Lalu mereka yang doktor-doktor ada kefahaman agama, kawan-kawan saya waktu di universiti juga dahulu, yang mereka bidang perubatan ini, mereka menciptakan satu pakaian yang namanya pakaian seluar wanita untuk bersalin. Dan pakaian ini sudah pun diperakui oleh Kementerian Kesihatan dan boleh diguna pakai. Doktor tak akan marahlah kalau pakai pakaian yang dia bagi nama. Doktor boleh pergi kepada Google, tulis Mama Pride, Mama Pride. Dia buat seluar macam besar tu, lepas tu dia buat lubang kat bahagian tempat nak salin tu lah. Maknanya bila nak salin tu, bila dah kangkang depan doktor tu, hanya doktor akan buka pada bahagian itu je lah. Maka bahagian aurat yang lain akan terpelihara. So boleh bagi tahu. Tapi nak bagi tahu kat isteri pun dah habis salin lah kot. Bagi tahu kat anak-anak lah berlaku untuk cucu, kan? Kan? Salin, beli seluar ni, siap-siap. Nanti hospital nak salin, pakai seluar ni siap-siap. At least ada usaha untuk kita nak menjaga aurat kita. Taklah kita pergi pakai pakaian hospital tu, memang kain je lah. Bila nak salin, dia buka tanggal macam tu je, kan? Jadi kurang-kurangnya
ada usaha untuk kita memelihara aurat-aurat kita yang tidak sepatutnya dilihat pada bahagian yang betih, peha dan sebagainya. Kan? Maknanya bila kita perempuan pakai seluar ni, maknanya hanya pada bahagian yang tertentu saja yang diperlihatkan untuk tujuan rawatan dan nak persalinan itu. Jadi ada. Jangan kita kata tidak ada pilihan, ada. Cuba tuan-tuan type dalam Google itu, dalam Shopee pun ada jual sana. Ini antara pakaian yang bersalin, wanita bersalin yang dibuat oleh doktor-doktor daripada Pampisma, sahabat-sahabat saya ni, Persatuan Perubatan Islam di Benua Sina. Mereka ada buat. Jadi itu sebagai usaha yang boleh kita jagalah. Dan timbul isu hari ini. Orang kata yang kecoh belum ni dibincangkan bahawa benarkah kalau kita biar isteri bersalin disambut oleh doktor lelaki, suami itu dianggap dayus. Kan kecoh belum ni, dia buat hukum sendiri. Kan, mana-mana suami yang membiarkan, sebab dia ada kaitan dengan itu jugalah dulu kan, bidan dolar dan sebagainya tu kan. Biar bagi doktor lelaki sambut isteri dia bersalin, maka suaminya itu dianggap dayus. Benarkah dakwaan ini? Dayus ni satu tuduhan yang berat. Betul. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, 3 golongan yang Allah akan haramkan masuk syurga, salah satunya dayus. Yang Nabi SAW sebut, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul kham, wal'afu, waddayus alladhi yuqarruna fi ahlihil khabas. 3 golongan manusia yang Allah haramkan atas mereka syurga. Yang pertamanya peminum arak, ketagih arak. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Dan yang ketiga ialah suami yang dayus, iaitu yang merelakan kekejian, kemungkaran berlaku kepada ahli keluarganya. Ini yang dikatakan dayus. Jadi tuduhan dayus ni bukanlah. Jadi benarkah kalaulah doktor lelaki sambut isteri kita waktu bersalin itu, lelaki itu semua dianggap sebagai dayus? Dia jenuh. Sebab tu kita kena faham betul-betul, tuan-tuan sekalian. Balik kepada kita bincang tadi, persoalan nak bersalin ni melibatkan soal hidup dan mati. Ini melibatkan soal darurah. Bila darurah, bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk buat pilihan, kita kata tadi, maka harus hatta doktor lelaki maupun doktor non-muslim yang ada kepakaran dalam bidang itu untuk menyambut kelahiran isteri sewaktu isteri itu nak bersalin. Yang dayus ini, tuan-tuan sekalian, yang kita kata tadi saja, maknanya dia ada kemampuan, dia ada pilihan. Ada doktor perempuan yang pakar tapi tak nak dipilih doktor lelaki hidup sambut isteri dia. Dia boleh pilih, mampu untuk pilih doktor dan sebagainya, tapi saja pilih doktor yang non-muslim hidup sambut isteri dia. Hak ni barulah boleh kita katakan maknanya dayus lah. Maknanya membiarkan lelaki yang lain melihat aurat isterinya. Bahkan dalam konteks yang lain pun banyak. Kalau dengan sengaja suami itu tidak menegur kemungkaran yang berlaku kepada
isterinya. Isteri tak menutup aurat, mendedahkan aurat, suami tak berani nak tegur, ini termasuk suami yang dayus. Tapi dalam konteks salin ni tetap clear, kita tak boleh hukum main pakai borong macam tu. Sebab hari ni kita kena lihatlah, kalau kita kata tadi pergi kepada hospital kerajaan ni, sukarlah untuk kita nak tentukan siapa doktor yang akan menyambut ataupun merawat isteri kita. Kadang-kadang kita timbul persoalan, doktor sekalian, tak bolehkah kerajaan ataupun kita buat hak yang terlibat dengan ONG ni, bidang sakit puan ni, semua doktor perempuan, bagi kat doktor perempuan saja. Saya pun dulu timbul juga persoalan macam tu. Bila duduk bincang-bincang dengan kawan-kawan yang doktor-doktor ni, tak bolehkah hak lelaki ni tak payahlah terlibat dengan ONG, bagi hak perempuan-perempuan. Dan saya pun faham tuan-tuan, sebab isteri saya pun juga terlibat dalam bidang perubatan. Nak boleh jadi pakar ONG, saya dulu pun tak sanggup. Bukan tak sanggup, macam mana tengok rutin kerja doktor ni, doktor yang bidang sakit puan yang terlibat dengan ONG ni, dia punya kerja dia tak sama macam bidang yang lain. Orang nak bersalin, dia bukan ada masa tuan-tuan. Tengah malam nak bersalin, tengah malam lah kena pergi. Dia tak boleh kata tunggu esok pagi lah orang bersalin. Dulu isteri saya pun bercadang nak buat bidang ini juga, tapi tengok rutin kerja dia macam tak sanggup. Lepas tu memang salut lah siapa yang ada boleh terlibat dalam bidang ini, pakar dalam ONG ini, kesabaran yang tinggi lah, kerja tak menentu masa, kesibukannya itu. Sebab itu bila saya tanya di kalangan rakan-rakan yang doktor, mereka kata dia bagi jawapan macam ni. Dia kata bidang ONG yang kita sebut sebagai perbidanan dan sakit puan ini, dia kata suatu subjek ataupun bidang yang wajib dilalui oleh setiap orang yang mengikuti pengajian dalam bidang perubatan. Mesti dia lengkap antara bidang yang wajib dilalui oleh seorang yang sebelum nak melayakkan diri dia menjadi seorang doktor. Sebab ini suatu keperluan, bidang yang perlu. In case kalaulah dia dihantar ke klinik-klinik daerah ataupun hospital daerah yang pendalaman, kalau dia tidak ada pendedahan tentang ini, nak tunggu yang doktor pakar datang, pakai tak salin lah orang tu. Jadi mau tak mau, bagi orang yang nak jadi doktor, dia mesti kena masuk posting ONG. Dia mesti kena melalui pengajian ONG. Bila nak jadi doktor, bukan kira ada lelaki dan perempuan, semua orang. Jadi kalau kita nak hadkan wanita saja yang terlibat, jadi hak lelaki ni nak belajar semua. Itu satu. Dia kata begitu. Yang kedua, dia kata jabatan ONG ni juga antara jabatan yang wajib dilalui oleh doktor baru. Doktor yang sebelum nak jadi doktor, pegawai perubatan, dia kena buat, kita panggil apa, housemanship. Jadi housemanship ni dia kena ikut paling kurang ada 6 bidang. Ortopedik lah, jantung lah. Salah satu yang wajib dia kena lalui ialah ONG, posting ONG. Jadi kalau yang posting itu lelaki, waktu itu untuk dia dapat pendedahan, maka lelaki lah. Jadi itu sebabnya dia kata kenapa adanya lelaki. Yang antara yang lainnya juga dia kata
dalam keadaan kita hari ini, dia kata nisbah doktor untuk penduduk di Malaysia ni memang masih belum mencukupi. Kalau ikut kadar yang sebetul yang ditetapkan oleh WHO, dia kata seorang doktor, seorang 400 orang kena ada seorang doktor. Tapi kalau mengikut kadar nisbah jumlah masyarakat Malaysia hari ini, hampir 1000 orang nisbah seorang doktor. Jauh lagi lah nak sampai kepada 400. Walaupun hari ini timbul isu kata banyak doktor tak dapat posting dan sebagainya. Itu bukan masalah lebihan doktor, tapi itu masalah penjawatan. Masalah orang-orang yang di kerajaan dia tahulah kan, yang kerja di GPA, nak wujudkan satu penjawatan ni bukan semudah ada orang tu offer macam tu je. Dia melibatkan soal bajet dan sebagainya. Kalau biasanya ada peruntukan bahawa setiap tahun ada post hanya 200 orang untuk ambil doktor, tiba-tiba datang 400 orang sekaligus. Dia tak akan boleh ambil 400. Dia tetap hanya akan ambil 200 lagi kena tunggu juga. Kalau tidak, orang peranda lah belanjawan kewangan negara. Sebab dia setiap pada satu pejawatan itu sudah ada bajet yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu yang berlaku sebenarnya. Yang timbul isu lambakan doktor tidak dapat posting dan sebagainya, bukan soal doktor kita sudah melebihi, tak. Dari sudut kita kata nisbah, kita masih jauh. Kalau ikut yang sebetulnya yang ditetapkan oleh WHO, kita mesti kena usahakan 400 penduduk seorang doktor. Tapi kita sekarang ni nisbah masih lagi 1000 lebih bahawa ada seorang doktor. Jadi maksudnya sukarlah nak buat bagaimana kalau kita kata hanya yang doktor wanita saja. Untuk hospital swasta lainlah. Mereka berbayar dalam jumlah kapasiti yang sedikit. Itu pun kadang-kadang mereka hanya ambil kes-kes yang tidak berisiko tinggi saja. Kes-kes yang berisiko mereka akan hantar pada hospital kerajaan dan sebagainya. Jadi sukar juga untuk kita nak atasi perkara itu. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, maksudnya diharuskan dalam keadaan kita kata kalau kita tidak mampu untuk buat pilihan sudut kemampuan, maka tidak ada masalah asalkan kita memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, hatta di kalangan orang bukan Islam sekalipun. Tapi kalau kita mampu untuk buat pilihan dan kita ada kemampuan, maka itulah yang lebih baik dalam untuk kita menentukan siapa yang akan merawat kita ataupun isteri kita. Dia ikut ranking yang kita sebutkan tadi. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk waktu Isya. Jadi insya-Allah kita akan sambung bincangan kita pada isu yang seterusnya berkaitan dengan pendermaan organ pada bincangan kuliah yang akan datang. Bagaimana kalaulah organ yang kita derma itu diguna pakai oleh orang bukan Islam, ataupun kita menerima organ daripada orang bukan Islam masuk dalam tubuh kita. Macam jugalah kita derma darah, kita tak tahu darah kita nanti siapa yang nak pakai, kan? Ataupun kita perlu terima darah, doktor cucuk darah, kita boleh tanya, ini darah siapa ni? Kan? Jadi apa persoalannya, insya-Allah nanti kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Jadi untuk malam ni saya kira sekadar itu dulu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا بما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل